Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan. Dalam era pembangunan yang berkembang pesat tanpa batasan ini, murid-murid semestinya semakin aktif menyertai aktiviti kokurikulum yang dijalankan di sekolah supaya negara kita bukan sahaja dapat menghasilkan belia yang cemerlang dalam bidang akademik, malah mereka juga berpotensi dalam aktiviti kokurikulum. Oleh itu, bagi membentuk sebuah sekolah yang kaya dengan murid-murid jago sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia telah melancarkan beberapa dasar utama pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah. Antaranya, dasar utama yang pertama, kegiatan kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Dasar yang kedua, penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib. Dasar yang ketiga, penyertaan semua guru adalah wajib. Dasar yang keempat, penyertaan kegiatan kokurikulum. Dan yang terakhir, penyertaan beramai-ramai. Namun, selari dengan perkara yang dibincangkan, kami akan membentangkan dasar utama yang kedua, iaitu mementingkan penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum. Kepentingan kokurikulum kepada murid-murid. Selain daripada dapat menjaga kesihatan tubuh badan, kegiatan kokurikulum di sekolah juga berpotensi dalam memupuk daya dan semangat kepimpinan dalam diri murid-murid. Seperti yang kita sedia maklum, setiap unit kokurikulum di sekolah, tidak kiralah kelab dan persatuan, sukan dan permainan ataupun pasukan pakaian seragam, terdapat beberapa orang murid akan dilantik untuk memegang jawatan seperti pengerusi, setiausaha, bendahari dan sebagainya. Apabila seseorang murid itu mempunyai tanggungjawab dalam mengurus sesuatu organisasi, secara tidak langsung mereka dapat belajar menguruskan sesuatu perkara itu tanpa bantuan guru. Hal ini dapat mendorong sikap berani dalam diri seseorang murid itu. Kepentingan kokurikulum yang seterusnya ialah dapat menggabungkan murid-murid yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama supaya murid-murid ini berpeluang dan berkesempatan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti atau kegiatan secara berkumpulan. Oleh yang demikian, mereka dapat berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diminati dan digemari. Kepentingan terakhir ialah dapat memupuk amalan perpaduan. Melalui kegiatan kokurikulum yang disertai, ahli-ahli dalam persatuan yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain dapat berkomunikasi antara satu sama lain dengan baik. Mereka akan berbincang, bertukar-tukar pendapat serta bekerjasama dalam melakukan sesuatu aktiviti. Secara tidak langsung, perkara ini dapat mengeratkan lagi hubungan sesama kita. Seterusnya, peranan dan tanggungjawab dalam melaksanakan perkara-perkara dasar kedua. Yang pertama, peranan murid. Pertama sekali, murid perlu melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kokurikulum. Hal ini bermaksud, murid perlu menyertai aktiviti kokurikulum sama ada aktiviti tersebut dianjurkan oleh pihak sekolah maupun badan organisasi luar. Hal ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang berkisarkan kehidupan seperti cara memasang kemah dan memasak menggunakan unggun api melalui aktiviti perkemahan. Selain itu, murid-murid juga seharusnya melibatkan diri dalam kegiatan persatuan dan kelab. Penglibatan diri dalam kegiatan ini mampu menjadikan murid-murid bijak pandai daripada pelbagai aspek. Selain daripada itu, murid juga perlu mencapai kehadiran 100% dalam setiap perjumpaan unit kokurikulum.
Oleh itu, murid-murid perlulah peka terhadap setiap input yang dibincangkan semasa perjumpaan co-curricular. Hal ini dapat menjadikan murid bertindak mengikut arahan guru penasihat. Yang kedua, tanggungjawab murid. Pertama sekali, murid perlu memegang jawatan yang disandang dengan sebaik mungkin. Murid juga perlu memahami tugas-tugas setiap ahli jawatan kuasa dan menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab agar dapat mencapai kecemerlangan dalam unit co-curriculum yang disertainya. Seterusnya, murid wajib melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum yang dilaksanakan di sekolah. Alasan dan bukti yang kukuh perlu diberikan sekiranya tidak dapat hadir maupun melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum. Selain itu, murid juga perlu mendengar arahan guru dengan baik. Murid perlu mendengar segala arahan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh guru semasa aktiviti co-curriculum dijalankan agar tidak berlaku sesuatu yang tidak diingini. Contohnya, semasa aktiviti perkemahan, guru perlu mengarahkan murid-murid supaya berjalan mengikut kumpulan semasa aktiviti mendaki gunung, maka murid tidak boleh bergerak secara solo maupun secara sendirian. Berdasarkan pembentangan yang diberikan, jelaslah bahawa murid-murid perlu dididik untuk melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum bagi menjamin semangat kerjasama dan toleransi antara kaum sentiasa wujud. Selain itu, kegiatan co-curriculum juga merupakan satu platform untuk membentuk para pelajar menjadi insan yang bukan sahaja mapan dalam menukilkan kata-kata, malah co-curriculum juga berupaya melahirkan murid-murid yang berkebolehan dalam aktiviti kesukanan dan kepimpinan. Sebagai bakal guru di masa hadapan, kita seharusnya bijak merancang program-program yang dapat menarik minat murid supaya proses kemenjadian murid yang aktif seiring dengan perkembangan pendidikan semasa. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.